Babu ma jaa fi syiqaqil qamar. Bab yang ke-20 dah. Bab hadis yang datang tentang terbelahnya bulan dah. Terbelahnya bulan juga termasuk tanda-tanda kiamat lah. Tapi tanda ni telah pun berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat yang mengatakan tak berlaku lagi, cuma akan berlaku dekat kiamat. Tapi pendapat pertama lebih sahih lah, sebab ada riwayat orang kafir Mekah minta dah Rasulullah tunjukkan mukjizat. Jadi Tuhan Nabi minta dengan Allah Ta'ala, Tuhan tunjuk bulan dia terbelah, sebut apa dia, sebelah atas bukit, sebelah lagi di bawah pada. Hadis berkenaan dengan terbelah bulan ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun ada juga. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud an Syu'bah al-A'mash an Mujahid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala infalaqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah ishhadu. Daripada Ibnu Umar, beliau berkata telah berlakulah terbelah bulan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, saksikanlah. Ni terbelah bulan ni penduduk Mekah minta pada Nabi SAW tunjuk kepada mereka tanda. Maka Rasulullah tunjukkan mereka terbelahnya bulan, dua belah. Ketika mereka melihat Gua Hira di tengah-tengah antara dua butir bulan, sebelah kiri sebelah kanan Gua Hira di tengah. Ni peristiwa ni berlaku di Mekah dah. Di Mekah lagi berlaku dah. Jadi walaupun sahabat Ibnu Umar ni tak sempat dengan peristiwa ni, tapi dia ada sahabat lain yang menceritakan kepada beliau sehingga beliau meriwayatkan hadis ni lah. Dalam riwayat Ibnu Abbas, kaum musyrikin berhimpun antara mereka ni Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Al-Muttalib, An-Nadhr bin Al-Haris, dia ramai lagi lah. Lalu mereka berkata Nabi, kalau kamu betul Nabi, belah kepada kami bulan kami nak tengok. Rasulullah minta dengan Allah Ta'ala, kemudian Tuhan tunjuklah sebagaimana terbelah bulan. Nabi kata, saksikanlah kebenaran kenabianku dan mukjizatku. Jadi ni hadis yang sahih lah. Hadis yang sahih dah. Ada ramai orang tak percaya hadis ni. Ramai orang tak percaya lah. Dia kata macam mana boleh terbelah bulan? Bulan ni maksudnya semua penduduk bumi tengok belakang. Jadi ulama jawablah yang pertama sekali peristiwa ni berlaku waktu malam. Dia berlaku peristiwa ni atas permintaan. Jadi waktu malam tu orang tak sedar ataupun orang tidak bersedia ataupun orang tidur pada tu dah. Jadi orang yang bersedia sahaja nak tengok macam mana berlakunya belah bulan dah. Banyak berlaku peristiwa-peristiwa lain. Orang lain duduk tidur dalam rumah belakang. Dah jatuh tahi bintang. Macam-macam lah berlaku. Dah kabar hujan. Hujan semalam ni. Orang tak tahu pun. Jadi peristiwa ni berlaku dan apa dia? Ada orang tahu, ada orang tak tahu dah. Orang dalam perjalanan musafir melihat bulan, tengok ada lah. Dah. Dan mengikut kajian
astronomi lah, orang pergi bulan, orang pergi bulan. Apa dia? Pergi bulan. Bila mereka sampai menjejak kaki di bulan ni, memang mereka tengok rekahan pada bulan ada lagi. Sampai sekarang ada. Rekahan bekas terbelah bulan tu masih ada lagi. Sebagaimana mukjizat zaman Nabi dulu terbelah, takut balik, ada lagi dah. Itu menunjukkan benarnya apa yang disebut dalam hadis ni. Allah sebut dalam Quran, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kiamat telah hampir dan telah terbelahlah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Bulan telah terbelah. Jadi terbelah bulan ni satu mukjizat yang sangat besarlah. Sebab itulah wa yaqulu sihru mustamir. Orang musyrik kata sihir yang berterusan. Sihir yang berterusan. Maksudnya dia kata Nabi Muhammad ni bukan atas muka bumi yang boleh sihir, langit boleh sihir juga. Qala Abu Isa wa fil babi an Ibn Mas'ud wa Anas wa Jubair bin Mut'im wa hadha hadithun hasanun sahih. Inilah antara perkara yang dipertikaikan oleh Allamah Maududi tu dia. Orang kritik bahagia dia ni masalah Insyiqaqul Qamar ni lah. Ada takwil macam-macam lah. Babu ma ja'a fil khasf. Bab hadis yang datang tentang khasf. Khasf ni maksudnya gempa bumi lah. Gempa bumi lah. Wabihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Furat al-Qazzaz an Abi Tufail an Hudzaifah bin Usaid qala asyrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghurfatin wa nahnu natazakaru as-sa'ata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta taraw 10 ayatin tulu'u asy-syamsi min maghribiha wa ya'juj wa ma'juj wa dabbah wa thalathatu khusufin khasfin bil masyriq wa khasfin bil maghrib wa khasfin bi jaziratil arab wa narun takhruju min qa'ri adan tasuqun nasa aw tahshurun nasa fatabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Bab berkenaan dengan al-khasf dah. Al-khasf maksudnya ditenggelamkan oleh bumi dah. Ditenggelamkan oleh bumi ni maksudnya gempa bumi dah. Masuk dalam tanah dah. Hadisnya riwayat daripada Hudzaifah bin Usaid. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafah selalu jenguk pada kami daripada tingkap rumahnya dia. Sahabat dia buah luar rumah Nabi pun tengok ita kot nela kot pintu dia. Dan waktu tu kami sedang berbincang, saling memperingati, saling berbincanglah berkenaan dengan kiamat ni, alamat-alamat kiamat yang telah disebut oleh Nabi dah. Jadi Nabi pun bagi tahulah dah. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Tidak akan berlaku kiamat. Adalah hadis lain Nabi tanya mu bincang apa tu dah. Kami menyebut kami berbincang tentang kiamat wahai Rasulullah, tentang alamat-alamat kiamat lah. Nabi kata sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat 10 tanda yang besar. Ni hatta taraw 10 ayatin ni alamat al-kubra dia panggil. Tanda besar kiamat ni maksudnya tanda kiamat yang sudah hampir sangat-sangat lah. Dia dalam hadis disebut tanda ni akan berlaku berterusan. Ibarat apa dia? Ibarat
wasabah tu kerak tali dia tu, dia kejatuh. So jatuh, aku jatuh yang kedua, yang ketiga, keempat, habis semua jatuh belakang. Itu aku jatuh so lama baru jatuh, dia aku jatuh belakang so 2, 3, 4, 5 habis semua sekali jatuh belakang. Dia aku jatuh berah lah, tapi satu-satu dia jatuh dulu. Kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat 10 tanda besar dah. Tulu'us syamsi dah. Pertama, terbitnya matahari sebelah barat. Sekarang matahari sebelah timur dah. Dia akan terbit sebelah barat. Kita akan baca hadis depan ni. Setiap hari matahari ni akan sujud pada Allah di bawah arash dan minta izin untuk terbit semula sebelah timur dah. Sehinggalah hari kiamat Tuhan tak izinkan dia sujud dan Tuhan tak izinkan dia untuk terbit daripada sebelah timur dah. Nak terbit sebelah barat juga. Yang kedua, wa Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj dah. Keluarnya kumpulan bangsa Ya'juj Ma'juj dah. Ni mana dia akan sebut depan dah. Hadis akhir sekali dia akan sebut insya-Allah ada. Berkenaan Ya'juj Ma'juj ni. Ada TV Hijrah dia buat rancangan dia Ustaz Badli Shah, imam besar masjid Negeri Pahal. Dia ada rancangan dia sebut khusus berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj lah. Panjang lebar dia sebut perbahasan ulama berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj lah. Dia sebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Siapa dia Ya'juj Ma'juj dah, bila dia akan muncul, di mana dia berada dah, siapakah mereka dah, apakah rosakan yang mereka akan lakukan dah. Jadi perbahasan berdasarkan Quran, hadis Nabi, bahasa Arab semua sekali lah, banyak kali lah. Jadi Ya'juj Ma'juj ni kalau kita tengok dalam Quran disebut dalam beberapa tempat lah. Antaranya dalam surah Kahfi dah. Dalam surah Kahfi dah. Dalam surah Kahfi tu yang sebut kisah macam mana Zulkarnain. Zaman Zulkarnain tu ada dah Ya'juj Ma'juj dah. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia buat kerosakan. Binatang ternak, tanaman-tanaman orang habis dia makan dah. Dia melakukan kerosakan lah. Sehinggalah kaum yang temu dengan Zulkarnain itu minta supaya dia buat tembok halang Ya'juj Ma'juj daripada keluar ke kampung mereka dan merosakkan tanaman dan binatang ternak mereka lah. Jadi akhirnya Zulkarnain minta bantuan mereka dan dia tutup dua butir bukit tu dengan tembaga tebal lah. Jadi mereka duduk di sebelah bukit tu tak akan keluar sehinggalah dekat kiamat. Dan mereka tiap-tiap hari setiap masa mereka ni usaha untuk keluar ke dunia lah, ke alam nyata ni. Tapi Tuhan tak izinkan sehinggalah dekat kiamat. Jadi bila mereka keluar, tidak ada yang boleh menghalang mereka dan habislah mereka akan melakukan kerosakan atau ke bumi dah. Tak ada orang selamat. Orang beriman pun akan lari ke bukit menyelamatkan diri mereka dah. Dan tak ada orang yang boleh menghadapi mereka dah. Sehinggalah Nabi Isa doa dah supaya Tuhan hantar nyakit dah, ulat gigit leher mereka, tubuh mereka sehingga mereka mati sekaligus. Dan bangkai mereka memenuhi muka bumi ni. Sehingga Tuhan hantar burung besar ambil dia punya bangkai mereka tu, dia buang laut. Tu cerita Ya'juj Ma'juj lah. Dan Nabi sebut lah macam mana bentuk si Ya'juj Ma'juj ni. Muka dia bulat, mata dia sepet dah. Warna rambut dia macam mana, kulit dia macam mana dah. Nabi sebut belakang, rangan dia macam mana. Nabi sebut belakang. Ada kata dia ni manusia dah. Turun dari manusia, ada kata bukan manusia, macam-macam lah.
Wadabbah, yang ketiga ad-dabbah. Dabbah ni binatang dah. Binatang hak pelik dah ni. Bukan binatang biasa dak ni, bukan binatang macam lembu kambing dak ni. Binatang ni macam-macam bentuk dia. Seekor ya, tapi macam-macam bentuk dia. Dak, telinga dia lagu ni, muka dia lagu ni dah, tangan dia lagu ni, tubuh dia lagu ni, pelik-pelik belaka. Memang pelik lah. Dan dia akan keluar dari bumi, dia akan kecik manusia dah. Annan nasa kanu bi ayatin la yuqin. Dalam Quran saya sebut dah. Manusia tak percaya dah dengan kiamat. Manusia tak percaya dah terhadap tanda-tanda Tuhan dah. Jadi ad-dabbah ni akan keluar dan manusia akan melihatnya dah. Wa thalathatu khusufin. Dia berlaku tiga gempa bumi dah. Khas maksudnya ditenggelamkan oleh bumi, gempa bumi dah. Mana bumi telan manusia dah. Manusia tempat kediaman mereka dah. Dia kalau ikut syarah hadis dah dia sebut berlaku gempa bumi ni sebenarnya sepanjang zaman berlaku dah. Zaman kita banyak berlaku dah. Pernah berlaku di Iran tahun berapa dah. Mengorbankan dekat puluhan ribu orang dah. Puluhan ribu. Bukan sikit dah. Runtuhan berlaku di Indonesia. 3 butir kampung. Dah. Masuk ke tanah. Bukan elu masuk tanah. Masuk ke tanah. Ilah lenyap habis. Dah. Gulung tak ada ilah kan. Geruk habis. Bukit-bukit dengan kapal-kapal orang geruk habis tak ada. Dah lenyap, tak ada satu. Jadi sama ada berlaku ni oleh kerana perbuatan syirik manusia. Dalam hadis disebut dah, bila manusia ni minum arak, tersebarnya perbuatan zina dan muzik, maka waktu itulah Allah Ta'ala akan timpakan mereka dengan 3 perkara lah. Al-khasf lah. Bangunan runtuh dah, gempa bumi dan macam-macam lah. Manusia kita ni selamat dah. Selamat. Gempa bumi pun selamat. Gunung berapi pun selamat dah. Negara-negara lain ada berlaku. Gempa bumi ada. Apa dia tsunami ada. Apa dia gunung berapi ada, macam-macam ancaman ada dah. Dan khasf ni berlaku setiap masa dah. Tapi hak dekat kiamat ni berlaku gempa bumi ataupun ditenggelamkan oleh bumi ni berlaku secara besar-besar dah. Mungkin mengorbankan puluhan ribu manusia lah. Nabi sebut khasfun bil masyriq akan berlaku di timur sekali, wa khasfun bil maghrib di sebelah barat sekali, dan sekali lagi berlaku di Jazirah Arabiah dah. Semenanjung Arab dah. Kemudian Nabi sebut lagi wanarun takhruju min qa'ri adan. Wanarun dan api, api besar yang akan keluar daripada Adan. Adan ni pelabuhan di Yaman. Adan. Keluar api situ yang akan menghalau manusia, mengejar manusia ataupun akan menghimpun manusia. Maka api akan bermalam bersama-sama mereka dan berehat waktu tengah hari bersama mereka. Maknanya mereka tidur, api di situ dah. Mereka berehat, api di situ juga. Mereka gerak, api gerak pula dah. Jadi Allahu a'lam lah sama ada api ni api yang membawa manusia kepada mahsyar dah, ataupun api ni yang akan menghimpunkan manusia satu tempat dah. Tapi akan keluar api dah. Akan keluar api. Jadi tanda-tanda besar ni belum lagi berlaku, dia akan berlaku. Dia akan berlaku dah, akan berlaku. Jadi bila tengok apa dia, bila berlaku tanda besar kiamat ni, tak ada peluang untuk beriman. La tanfa'uha imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Saya sebut dah, lam takun amanat min qablu. Maknanya iman hak belum berlaku lagi, sebelum berlaku tanda kiamat ni tidak ada manfaat lagi dah. La yanfa'u imanuha lam takun amanat min qablu.
tak ada faedah lagi iman yang apa dia tidak ada sebelum berlaku. Au kasabat fi imaniha khair, ataupun ada kebaikan pun tak ada. Kebaikan pun tu tak terima dah. Sebab apa? Sebab waktu tu Tuhan tunjuk belakang dah. Tanda-tanda besar dah. Lebih-lebih lagi matahari terbit lah. Matahari terbit tu dekat-dekat benar lah. Tapi matahari terbit tu bukan matahari terbit tu kiamat dah ledak dah. Ada masa lagi tu. Tapi waktu tu tak ada dah. Makna dunia ni tengah nazak dah. Tengah nazak dah. Dah. Dunia tengah nazak dah. Walaupun masih ada tempoh lagi, tapi waktu tu iman tak berfaedah dah. Amalan pun Tuhan tak kira. Dan zaman ni zaman berlaku tanda besar kiamat ni, sebelum berlakunya perkara ni banyak lagi berlaku besar-besar dah. Ada lagi sebenarnya dah. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dia sebut malhamah, akan berlaku peperangan besar antara Rom dan dengan umat Islam, akan berlaku peperangan besar lah. Malhamah Al-Kubra dia panggil. Malhamah Al-Kubra dia. Dan apa dia, ruh orang beriman pun tak ada tu. Dah. Sikit benar kalau ada. Sebab kiamat akan berlaku dalam keadaan orang beriman tak ada. Tinggal orang kafir ada. Sehingga Nabi sebut orang itu sebut Allah ya. Dah. Tak erti dah orang lain. Semaya pun tak erti dah. Wabiha qala hadatsana Hannan qala hadatsana Abul Ahwas. Riwayat kedua ni wabiha qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Furan nawahu wa zada fihi wad-dukhan. Ni riwayat lain sebut wad-dukhan. Wad-dukhan maksudnya dukhan ni asap dia. Jerbu lah. Jerbu yang sangat dahsyat lah ni. Bukan jerbu hak lebih kurang dak dah. Ni sehari dua ni apa dia? Berlaku letusan gunung berapi di Indonesia. Waktu siang hari macam malam. Nak wayak tebalnya apa dia kepulan debu tu. Dak. 3 kilo sekitar tu memang gelap. Memang rumah kendera tak nampak ke satu tu. Dah. Jadi ad-dukhan ni yang menyebabkan berlakunya kemarau, berlakunya kelaparan dan berlakunya kesengsaraan hidup manusia. Kesusahan ni ad-dukhan ni. Dan ad-dukhan ni bukan berlaku setempat dak, berlaku seluruh dunia berlaku dah ad-dukhan. Dan ad-dukhan ni berlaku bila setelah jatuhnya meteor jatuhnya apa dia? Apa tahib bintang besar ada menepuh bumi, dia berlakulah apa dia? Ad-dukhan Nabi sebut ad-dukhan. Ada pendapat yang mengatakan ad-dukhan ni berlaku dah. Itu pendapat Ibnu Mas'ud lah. Jadi sebenarnya ad-dukhan berlaku dah tu zaman Nabi tu memang berlaku dah. Kemarau dah. Tapi hak kecil ya. Hak berlaku Nabi sebut ad-dukhan ni hak besar lagi. Hak berlaku ni bukan tanah harap ya, berlaku seluruh dunia ni ad-dukhan. Wabihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abul Ahwas an Furad al-Qazzaz nahwa hadis Waqi' an Sufyan qala hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi an Syu'bah wal Mas'udi sami'a min Furad al-Qazzaz nahwa hadis Abdurrahman an Sufyan an Furad wa zada fihi ad-dajjalu aw ad-dukhan. Yang ke-9 ke-10 Dajjal ataupun dukhan. Dajjal ataupun dukhan. Dajjal pun antara tanda besar lah. Jadi berkenaan dengan Dajjal tu memang banyak hadis depan dia tersebut lah. Memang banyak lah, panjang lebar hadis. Ada 45 hadis berkenaan dengan Dajjal, panjang lebar Nabi perincikan berkenaan dengan apa dia tindakan Dajjal yang akan merosakkan manusia tu. Wabihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Abu Nu'man Al-Hakam bin Abdullah Al-Ijli an Syu'bah an Furatin nahwa hadis Abi Daud an Syu'bah wa jalla fihi qala wal ashiratu imma rihun tatrahuhum fil bahri wa imma nuzul Isa ibni Maryam. Jadi ini Imam Tirmizi menghimpun ke semua hadis-hadis berkenaan dengan tanda kiamat dah.
Dalam hadis yang lain, Syu'bah menambahkan yang ke-10, sama ada angin yang melemparkan mereka masuk ke laut, mencampurkan mereka dalam laut, ataupun turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa ke turun. Nabi Isa ke turun. Dan ni bukan nuzul Isa pun memang ada hadis panjang lebar. Tahu tu perinci Nabi sebut. Mana Nabi Isa turun? Macam mana keadaan dia? Dok siapa dia, pengikut dia, berapa lama dia memerintah, apa dia ni turun Nabi Isa tu dalam Quran pun dia sebut wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa in min ahli kitabi, tidak ada ahli kitab kecuali mereka akan beriman dengan Nabi Isa sebelum dia mati. Maksud Nabi Isa akan turun kali kedua, dan ahli kitab akan masuk Islam masuk Islam. Nabi Isa ni lah akan bunuh Dajjal. Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abi Hurairah wa Ummi Salamah wa Safiyah binti Huyai wa hadha hadithun hasanun sahih. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhayl an Abi Idris al-Murhibi an Muslim bin Safwan an Safiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahi an-nasu an ghazwi hadzal bait hatta yaghzu jayshun hatta idza kanu bil bayda aw bayda al ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Daripada Safwan Safiyah beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berhenti manusia daripada memerangi rumah ini Kaabah lah. Ada semua orang nak serang Kaabah, nak serang Mekah Zaman sebelum lahir Nabi berlaku dah. Jaish Abrahah Tuhan musnahkan mereka. Zaman Quramitah berlaku dah. Syiah mereka bom apa dia dengan menjanik utuh Kaabah ni. Kemudian akan berlaku lagi mereka serang pula apa dia Kaabah ni Memang mereka akan berusaha untuk meruntuhkan Kaabah. Sehinggalah ada satu tentera yang menyerang Kaabah hatta idza kanu bil baida, bila mereka berada di kawasan lapang khusifa bi awwalihim wa akhirihim, maka dilenyapkan, ditenggelamkan, gempa bumi berlaku melenyapkan semua sekali awal dan akhir semua sekali waktu tengah-tengah pun tak selamat semua mati belaka. Katanya Safiyah, aku tanya wahai Rasulullah, kalau ada di kalangan mereka yang tidak mahu ikut sekali, dipaksa juga, Nabi kata ya ba'asuhumullah ala ma fi anfusihim, Allah akan bangkitkan mereka mengikut niat mereka, mengikut kehendak apa yang ada di hati mereka lah. Maksudnya mereka tak termasuk dalam golongan ni lah, walaupun mereka digelarkan sekali jadi ni akan berlaku pula di akhir zaman ni. Ada orang yang nak cuba meruntuhkan dan nak merobohkan Kaabah ni sebagaimana berlaku dah 2 kali berlaku dah sebelum ni, dia akan kiamat akan berlaku pula, akan berlaku sekali lagi akan berlaku sekali lagi. Jadi bila hadis memang Nabi sebut siapa tak ada orang pergi Mekah ni, buat haji tak ada haji. Dan sehingga Madinah ni dipenuhi hutan. Adanya ialah apa dia? Binatang buah saja Binatang buah saja Manusia tak pergi dah. Apa dia ni? Ni tak tahulah dekat dia manusia ni jahil. Manusia ni apa dia hilang agama mereka wallahu alam lah. Ataupun kerana peperangan ke wallahu alam dah. Kemudian seterusnya wabihi qala hadatsana Abu Quraib qala akhbarana Saifi bin Rabi'i an Abdullah bin Umar an Ubaidillah bin Umar an Qasim bin Muhammad an Aisyah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalat qultu ya Rasulullah anuhlaku wa fina salihun. Qala na'am idza dhahara al-khubs. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku di akhir umat ini khasfun gempa bumi yang besar, maskhun maksudnya Tuhan ubah, Tuhan tukar manusia jadi binatang, jadi batu. Sebagaimana berlaku pada Bani Israel lah, al-qiradatu wal khanazir, mereka jadi khinzir, jadi kera dah. Wa qazfun maksudnya mari batu berlangit dah menimpa mereka. Maka katanya Aisyah, aku tanya wahai Rasulullah, adakah kita akan dibinasakan sedangkan masih ada orang-orang soleh, orang baik? Nabi kata, ya, Allah tetap juga akan binasakan umat ini dengan gempa bumi, dengan Tuhan tukar jadi muda lain ni, dengan mari batu daripada langit ni. Idza dhahal khubsu, bila kerosakan maksiat ni bermaharajalah, menguasai. Katanya Abu Isa, hadha hadithun gharib min hadith Aisyah la na'rifuhu illa min hadzal wajhi wa Abdullah bin Umar takallama fihi Yahya Sa'id. Jadi dalam hadis ni maskhun ni sebagaimana telah berlaku pada Bani Israel selain Bani Israel pun berlaku dah, sebagaimana berlaku pada Nailah dengan kepada dia dua putih berhala dari Kaabah. Dua seorang lelaki dia perempuan berzina, dia duduk Kaabah, akhirnya tu jadi batu kan. Tu memang berlaku dah. Jadi ada orang kata maskhun ni maksudnya Tuhan ubah fizikal orang. Fizikal orang tu jadi binatang terus lah. Ada kata tak, bukan fizikal mereka Tuhan tukar, tapi hati mereka, muka orang lagi, tapi hati tu hati binatang. Loh, kalau nak beza halal haram, loh, baik buruk nak beza, ngomong belaka, tepuh belaka, buat belaka dah. Jadi pendapat yang pertama dah, mana Tuhan tukar sungguh rupa bentuk manusia tu, hak tu tak boleh lah dah. Tu tak mustahil, Tuhan boleh buat dah. Hak tukar hati lama dah, hak tukar hati dah, masa jadi hati mereka masih jadi jahat. Jadi tak nak beza kebenaran kebaikan, biasa dah. Jadi maskhun ni memang Tuhan ubah betul lah. Betul lah. Jadi Nabi sebut ni antara tanda kiamat lah, dia akan berlaku di akhir zaman. Maskhun dah, macam mana manusia ditukar rupa mereka, dia bentuk tubuh mereka dah. Kemudian yang terakhir, babu maja'a fi tulu'i syamsi min maghribiha, bab terbitnya matahari dari sebelah barat. Wabihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah al-Amash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Dzar qala dakhaltul masjidah hina ghabat syamsu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun faqala ya Aba Dzar atadri aina tadhhabu hadhihi qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innaha tadhhabu lita'dhina fi sujudi litasta'dhina fi sujudi fayu'dhana laha wa ka'annaha qad qila laha itlu'i min haythu ji'ti fatatlu'u min maghribiha. Daripada Abu Dzar, beliau berkata, aku masuk ke masjid ketika mana matahari baru tenggelam dah, waktu maghrib ni. Nabi duduk di masjid dah. Nabi kata, wahai Abu Dzar, adakah kamu tahu ke mana kau perginya matahari ini? Mu tahu ke tak ke mana kau pergi matahari ini? Ila gelap. Maka aku menjawab, katanya Abu Dzar, Allah dan Rasul lebih mengetahui dah. Itu adab Abu Dzar lah. Dia
serahkan ilmu ni kepada Allah dan Rasul dah. Boleh nak teka salah lah. Dah. Qala, katanya Nabi, fa innaha tazhabu litastazina fi sujudi. Sesungguhnya matahari itu pergi untuk meminta izin sujud lah. Fa yu'zana laha, maka diizinkan sujud untuknya lah. Dia seolah-olah dikatakan kepadanya, terbitlah kamu. Di mana kamu terbit lah. Jadi setiap kali waktu malam ni, matahari gimana? Matahari akan pergi ke bawah arash, dia akan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta izin untuk muncul, untuk terbit kali kedua esok kan. Dah. Jadi bila Tuhan izinkan dia sujud, Tuhan izinkan dia keluar, dia akan keluar lah. Sehinggalah sehinggalah hari kiamat, maka Tuhan tak izin dia. Tuhan kata mu kena terbit semula kot sebelah barat dah. Tu barulah hari kiamat. Jadi kemudian Nabi baca ayat Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Orang ngaji falak dia, orang ngaji astronomi lah. Orang ngaji ni, kaji angkasa ni, angkasa lepas ni, planet-planet ni. Dia kata bumi ni berputar dia. Bumi ni putar bermusing dia. Dan bumi ni berputar di landasan dia lah. Dan setiap putaran bumi ni akan berjadilah siang dan malam. Dan bumi juga akan berputar di samping dia musing, dia juga akan mengelilingi matahari dia. Satu pusingnya matahari ni, satu pusingnya bumi ni mengelilingi matahari, jadilah setahun. Jadilah setahun. Jadi ahli sains mereka anggap matahari ni tu senyap situ ya. Matahari tak gerak dah. Matahari ni tak gimana di situ ya. Matahari ni berpusat situ. Jadi bumi yang keliling dia. Dah. Tapi dalam Quran dia sebut wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Sebenarnya matahari pun ada orbit dia juga. Matahari sendiri ni pun dia mutar juga, dia musing juga matahari. Dia musing juga. Jadi pusingnya dia ni akan berlakunya kiamat dah. Kemudian orang tanya matahari apa dia pergi sujud mana? Maksudnya matahari tu tak ada gimana di situ ya. Jadi sujud matahari tu dia pergi tu maksudnya pergi daripada pandangan kita lah. Pandangan kita, muka kita ni kecil ya, bumi ni besar. Hilang daripada pandangan kita dah. Jadi matahari tu dia sujud, kita kena percaya, kena beriman. Dan Nabi sebut bawah arah lah. Dah. Jadi dia sujud sebagaimana layak bagi dia lah. Dah. Semua benda ni sujud belaka. Dia tasbih belaka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua tidak ada benda kecuali mereka tasbih muji Allah, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka dah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sujud kepada Allah apa yang langit di bumi dah. Malaikat sujud, matahari sujud, bumi sujud. Sujud belaka dah. Cuma sujud tu aja sujud kita. Kita ada tangan, ada kaki, ada lutut dah. Sujud lagu lain dah. Jadi matahari juga mereka sujud dah. Mereka sujud. Dan macam mana mereka sujud tu? Tu cara mereka lah. Jadi mereka nak wayak sebesar-besar matahari pun dah, yang menjadi apa dia teras kepada kehidupan ni, matahari pun tunduk dan akur pasal ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dah. Dan akhirnya matahari juga akan terhenti bila apa dia tugas dia ataupun dia diperintahkan untuk berhenti dah, iaitu pada hari kiamat. Jadi terhentinya apa dia ataupun keluarnya matahari daripada tugas dia tu, maka itulah tanda besar akan berlakunya kiamat sebagaimana disebut tadi, tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat. Wa qala dzalika qira'atu Abdullah bin Mas'ud qala Abu Isa wa fil babi an Safwan bin Asad wa Huzaifah
bin Usaid wa Anas bin wa Abi Musa. Wa hadha hadithun hasanun sahih. Jadi kadang-kadang banyak benda lah. Banyak benda. Dia sehari dua ni orang buat orang tagline. Sains mesti menang. Sains mesti menang. Kena. Lepas tu sunnah mesti kalah. Gitu. Agama mesti kalah. Tak dah. Sebenarnya Nabi ayat tu betul dah. Betul dah. Cuma sains tu baru temu, baru jumpa. Dia jumpa sekarang pada kata gini. Lepas itu tukar pula. Sains tu kan semua. Ngok kajian manusia tak aja habis. Tak sudah dah. Jadi akhirlah sekali mereka ketemu apa Nabi ayat tu betul. Nabi ayat. Aku ayat tu betul. Belah bulan. Tak percaya mula-mula ni. Tapi bila orang pergi bulan suruh tengok belah adalah. Dah. Dia kata matahari terbit sebelah. Tak percaya. Berlaku ni baru percaya lah. Jadi apa sahaja yang Nabi sebut ni wajib beriman dah. Jangan kita dahulukan sains, kajian manusia lebih pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berkuasa. Sains ni Tuhan buat dah. Tuhan buat. Cuma manusia kaji jumpa tak jumpa tu. Itu saja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.